Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Fokus. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Sebelum itu rakan-rakan, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk on notification button bagi yang belum berbuat demikian. Dan andai kata di waktu itu bagaimana pula kalau korang share cerita saya di social media, bantu-bantulah hashtag kita Tim Puaka dan juga tag aku dekat aku Iqmal Hanif geng. Dan yang terakhir kalinya, at the end of this speech, please follow my social media. Please guys, I want to achieve some followers so that we can proceed to borak puaka. Abang Iqmal ni okey ke? Abang Iqmal demam ke? Rasa macam tak betul malam ni. Yang sebenarnya guys, aku ni nak cakap penat tak penat, cakap murung tak murung, cakap busuk tak busuk, tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi rasa macam lemau-lemau je hari ni. Jadi aku nak kena aktifkan balik aku punya energy geng. So korang macam mana? Ada sihat tak? Asal muka macam tak mandi tu? Okey geng? Okey? So, cerita pada malam ni, aku nak menceritakan tentang sebuah tempat yang viral lately. Macam kau tahu, kalau kau buka social media, buka Instagram, TikTok, semua cerita pasal Sungai Tasik. Tak tahulah apa yang diorang menghidam sangat nak pergi Sungai Tasik tu. Dan cerita pada malam ni berkenaan dengan salah sebuah Sungai Tasik yang popular, yang tengah trending sekarang. Cuba teka Tasik mana? Tapi aku tak sure lah, dia bukan Tasik, dia lebih kepada sungai. Bukan Sungai Besi geng, Sungai Besi tu bandar. Kita malam ni nak ceritakan tentang kawasan yang viral, yang kalau aku cakap mesti korang kenal lah. Nama tempat ni adalah Sungai Pisang. Tak tahulah kenapa Sungai Pisang dibagi nama, tapi cerita pada malam ni tentang Sungai Pisang. Jadi macam biasalah rakan-rakan, sebelum kita continue our story tonight, we must change the white light into red light. So marilah kita tukar lampu merah dulu geng. Sekejap Dan cerita seram pada malam ni bertajuk tak fokus. Bertajuk Puaka Sungai Pisang. Sungai Pisang ni merupakan tapak rekreasi yang tengah hot sekarang. Kalau kita buka TikTok, buka YouTube, buka Instagram, semua tengah mandi-banda dekat Sungai Pisang tu. Tak tahulah apa yang seronok sangat dekat Sungai Pisang tu. Pernah viral dekat social media yang dekat satu tasik tu, begini orang. Orang cakap dekat sana tak mandi air sungai lah geng. Diorang mandi air peluh sesama sendiri. Sebab begini orang dia. Rapat geng. Sungai Pisang ni, kalau korang tak tahu, dia terletak di Gombak guys. Di mana kalau korang nak pergi ke air terjun tersebut, korang kena jungle trekking. Kau kena bayar sebelum masuk, dan letak kereta dekat tepi. Kau pun masuk dalam hutan, ikut aliran air, semata-mata nak sampai dekat air terjun tu. Orang cakap memang leceh geng. Memang jauh nak berjalan tu. Alah, Sungai Pisang ni yang viral sebab ada terowong 2 biji tu. Itulah Sungai Pisang. Macam mencarut. Itulah Sungai Pisang. Tapi guys, di sebalik gelak ketawa mereka yang pergi, ada juga beberapa kisah seram yang terselit-selit. Di mana mereka tersesat lah, tak jumpa air terjun, diganggu oleh bayangan lembaga lah. Dan juga ada dikatakan terjumpa dengan nenek kebayan. Persoalannya di sini, apa yang ada dekat Sungai Pisang tu yang menyebabkan gangguan-gangguan ini terjadi? Mazidul Akmal Siddiq 999. Lain macam lah, boleh jadi TV3. Cerita ni dikongsikan oleh Khalid. Abang Khalid ni umur 30-an macam tu, dan dia memang menetap dekat area Gombak berdekatan dengan Sungai Pisang tersebut. Memang lahir-lahir dekat situ, mak ayah dia pun orang situ. Nak dikatakanlah dia memang pakar tentang sungai-sungai pisang ni geng. Abang Khalid kata Sungai Pisang ni memang bahaya. Memang ada tempat yang tak boleh pergi, ada tempat yang tak boleh lalu. Kenapa guys? Kerana Sungai Pisang ni merupakan tempat saliran air daripada sungai yang berada di kawasan Karak. Dan macam yang kita tahu, Jalan Karak Lama, Hutan Karak,
Sungai Karak ni merupakan tempat orang dahulu untuk buang benda yang diorang tak nak. Bukan buang pampers, buang sampah, buang minuman. Bukan, geng. Orang zaman dulu dekat sungai-sungai yang pendalaman ni digunakan untuk buang saka ataupun penunggu ataupun orang cakap jin lah, senang cerita. Tok Bomoh zaman dulu dia pergi dekat sungai yang pendalaman sebab dia tahu kalau sungai dalam-dalam ni orang tak masuk. Dibawalah dalam botol tu adalah penunggu, dibaling dekat sungai tu dengan harapan orang tak jumpa. Tapi rakan-rakan sekalian, orang cakap memang dah nasib dia, di mana kalau kita buang sesuatu dalam bekas ni, bekas tu berkemungkinan akan pecah sebab terkena batu. Kalau buang dalam plastik, plastik tu akan koyak, macam-macam benda boleh jadi. Dan bila benda-benda tersebut koyak ataupun rosak, benda yang di dalam tu akan keluar. Cerita macam Animal Planet, geng. So, bila dah pecah tepi-tepi sungai tu, jin ni confused. Tadi aku kat rumah flat, tiba-tiba kat tepi hutan. Aku tak ada nak waste tempat ni. Tak apalah, aku buat rumah kat sini lah. Kadang-kadang rumah tersebut adalah di sekitar kawasan Sungai Pisang, guys. Senang cerita, nak pendekkan cerita, Sungai Pisang ni merupakan penempatan jin-jin buangan. Sungai Pisang ni terkenal dengan terowong 2 biji, betul tak, guys? Dan setahu akulah, atas terowong tu merupakan highway Karak. Betulkanlah kalau aku salah. Dan Cik Khalid ni bagi tahu aku bahawa sebenarnya terowong tu bukan sebarang terowong, guys. Terowong tu merupakan pintu gerbang ke alam jin, kalau bagi yang diberi kelebihan untuk nampak. Di mana belah sini kehidupan manusia biasa, dan lepas lalu bawah terowong tu, hujung tu merupakan penempatan jin dan juga lembaga-lembaga yang telah dibuang tadi. Dan standard lah, di setiap pintu gerbang mesti ada penjaga, betul tak? Dan di Sungai Pisang, dekat terowong tu ada penjaga dia, di mana penjaga tersebut akan tunggu dan lihat siapa yang datang. Kalau yang datang tu manusia, dia akan tutup hijab manusia tu supaya tak nampak di sekeliling ada apa. Kalau yang datang tu adalah makhluk-makhluk lain, dia akan buka pintu ke alam lain. Sebab itulah orang cakap, kalau kita ada pendamping, ada saka ke, ada bela-bela ke, jangan pergi dekat sungai-sungai macam ni, guys. Sebab apa? Sebab takut bergaduh dengan belaan kita sama-sama dengan yang duduk kat tempat tu. Kalau korang bela hamster, tak apa, geng. Janganlah korang bela macam contoh yang jangan pergi tempat merata-rata bawa benda tu, bahaya. Dan Khalid cerita, penunggu Sungai Pisang yang duduk dekat terowong tu, dia duduk di dalam air. Dan sebenarnya lepas terowong tu air cetek je, geng. Paras-paras buku lali, paras-paras betis je. Tapi Khalid cerita penunggu tu duduk dalam air. Memang kulit dia menggelembung, putih, pucat, seakan tenggelam lama. Mata dia merah, ada tanduk panjang. Memang kerja dia duduk dalam air macam tu, dia tengok je siapa yang datang. Sebab tu orang cakap, kalau pergi dalam hutan, betulkan niat. Jangan buat niat yang bukan-bukan. Sebab apa? Sebab penunggu tu dia akan scan. Kalau niat yang datang tu baik, baiklah jadi dia. Kalau niat yang datang tu buruk, akan jadi buruk lah, geng. Cerita seram ni terjadi dekat Khalid sendiri pada tahun 2015 macam tu. Di mana time tu ayah Khalid ni merupakan seorang perawat Islam. Dan kebiasaannya, para perawat ni dia akan pergi mandi air terjun beberapa bulan sekali sebab nak elokkan kerohanian dan juga batin. Orang cakap air terjun ni ialah air natural, di mana kalau kena badan, dia akan membolehkan kita dapat tenaga dalaman. Itu apa Khalid ceritalah. Aku tak tahu, geng. Aku selalu mandi air kat toilet je. Time tu Sungai Pisang tak popular lagi. Kalau ada yang tahu pun maybe budak-budak basikal, budak-budak hiking je. Kalau geng-gengnya cacah travel nak buat Instagram, buat TikTok ni, diorang tak datang lagi sebab tak tahu. Lagi satu, sebab perjalanan tu sukar nak jumpa air terjun tu. So, time tu, lebih kurang dalam pukul 12 macam tu, Khalid dengan ayah dia naik motor masuk ke parking Sungai Pisang tu, parking dekat sebelah. Dan diorang mulakanlah perjalanan untuk ke air terjun. So, diorang pun lalulah denai-denai, pokok-pokok tinggi, sehinggalah nampak terowong 2 biji. Dan mereka pun masuklah ke dalam terowong tersebut.
Dan sambil berjalan, Khalid perasan yang mulut ayah dia tu kumat kamit macam acuk. Tak tahulah baca apa. Masa lalu dalam terowong tu memang gelap geng, sampai kena buka torchlight dekat telefon. So diorang pun berjalan-jalan sehinggalah ke penghujung terowong. Sampai kat hujung terowong tu memang sunyi sepi, tak ada orang. Maybe sebab hari weekdays kot, orang kerja kan. Tiba-tiba ayah Khalid bersuara. Ayah Khalid pandang depan, dia cakap, datang 2 orang. Datang untuk cucikan badan. Tak ada niat jahat, tak ada nak bawa balik, tak ada nak ajak berdamping. Izinkan aku lalu, jangan kacau kami. Khalid ingat ayah dia borak dengan dia. Khalid pun pandang lah. Apa dia ayah? Ayah dia tengok je. Tak ada apa-apa Khalid, kita jalan ke depan. Tapi lepas ayah dia cakap macam tu, tiba-tiba bunyi air dekat depan seakan macam ada benda terjun. Macam tiba-tiba tak ada orang kosong, tiba-tiba bunyi push, macam ada benda terjun. Tapi Khalid cari mana percikan air tu, mana bunyi datang. Kosong. Tak ada. Selalunya kalau kita terjun dalam air akan berombak-ombak, betul tak? Tapi air time tu tenang. Memang tak ada rupa orang terjun, tapi kedengaran seperti ada orang terjun dalam air. Lagi satu, kalau fikir logik lah, air Sungai Pisang dekat depan terowong tu cetek je para-paras buku lali. Kalau diorang terjun pun, dahi ni tersembam dekat dasar sungai. Tak logik geng. Tapi time tu Khalid terdengar push. Dan Khalid pun rasa ingin tahu. Dia tanyalah ayah dia, "Yah, siapa tu Yah?" Ayah Khalid cakap, "Penunggu Khalid, jaga adab, jangan cakap sebarangan. Kita pergi je ke tempat niat kita." Dan masa diorang tengah hiking, jaga trekking tu, sering kali Khalid nampak ayah dia seakan macam tak tenang. Ayah dia macam sambil jalan, sambil cenggitu geng gaya dia. Khalid pelik lah, asal ayah aku ni nasi goreng terlekat dekat gigi ke, duk 20 minit lepas tu diorang jumpa satu air terjun. Memang nice gila lah. Ayah dia pun salin baju, terus terjun ke dalam air. Dan Khalid cakap sempatlah ayah dia betapa bawah air terjun tu. Ayah dia duduk bawah air terjun, air jatuh atas kepala. Dan masa ayah dia tengah take time nak ubati diri tu, Khalid pun ambil kesempatan tanya, "Yah, tadi kan masa kita datang sini, kenapa ayah duk kecuk-kecak tu Yah? Ada apa?" Dan ayah dia cakap yang, "Taklah Khalid, sebenarnya tempat ni yang kita tengah duduk sekarang ni, keliling ni bukan hutan Khalid. Keliling ni kampung. Tapi kita tak dapat tengok kampung tu Khalid. Nantilah ayah cerita. Tak sedap cerita sekarang sebab diorang tengah tengok kita ni. Kita buat kerja kita je. Kita mandi, dah settle, kita balik je." So dalam 30 minit lepas tu, diorang pakai baju semua dan berangkat pulang. So that's all lah cerita daripada Khalid. Aku rasa itulah cerita untuk malam ni. Takutlah tu aku tak habiskan. Sabar geng, itu baru cakap introduction. Ada lagi hujung-hujung dia. Lepas balik tu, Khalid macam tertanya-tanya lagi. "Yah, ceritalah Yah apa ayah nak cerita tadi yang terlekat masa dekat sungai tu." Time ni ayah dia tengah duduk dekat parking rumah, tengah lepak macam ni, isap rokok. "Alah, kau nak tahu ke?" Kejap ayah cerita. Macam ni Khalid, sebenarnya sepanjang denai yang kita lalu tu, kiri kanan merupakan perumahan jin dan juga makhluk-makhluk halus yang dibuang oleh Tok Bomoh. Saka-saka semua dekat situ. Dan ayah cucap-cucap tu sebab kebanyakan daripada dorang tengah bergayut dekat pokok. Senang cakap, setiap pokok dekat Sungai Pisang tu ada benda tengah bergayut. Dan ayah cucap-cucap tu sebab dia nak halang perjalanan kita untuk ke air terjun tersebut. Khalid pun tanya, "Oi, ya ke Yah? Macam mana rupa dia?" Macam-macam Khalid. Ada yang rambut panjang, ada yang mata merah, ada yang mulut sampai ke perut, ada yang perut dia memang besar gila macam Ikmal. Macam body shaming. Tapi Khalid, kalau kau nak tahulah, sebab itulah ada denai tu, di mana denai tu adalah laluan untuk kita tak tersilap langkah masuk ke dalam rumah-rumah mereka.
Sebab kalau kita tersalah masuk denai ataupun tersalah jalan, berkemungkinan besar diorang akan sesatkan kita. Sebab itulah kita selalu dengar kes orang sesat geng dekat Sungai Pisang ni. Sebab diorang tersalah jalan dan diorang ditutup hijab. Tiba-tiba minggu lepas viral, orang ramai cenggini penuh Sungai Pisang. Hantu-hantu jin-jin sana terkejut. Wish, mak ai, asal ramai sangat datang? Ada funfair ke dekat atas? Setan terkejut dengan panggil manusia. Kalau kau pergi, mandi, balik, settle, tak ada apa-apa geng. Ini kau dah lah pergi, lepas tu kau buang sampah merata. Makhluk-makhluk jin ni, diorang bukannya ada cleaner geng dekat dunia diorang. Korang ni cubit telinga kang. Khalid pernah cerita, kes sesat ni pernah beberapa kali. Di mana ada satu tim hiking ni, ada 3 orang. Diorang masuk ke Sungai Pisang tu, tapi diorang macam bersifat agah. Agah ni bukannya acucak, bukan agah tu geng. Agah ni maksudnya meninggikan diri. Diorang masuk sungai tu, diorang cakap, ceteknya air, busuknya tempat ni. Benda apa ni? Diorang bersifat agah geng. Dan disebabkan benda tu lah, dia orang macam ditutup hijab, tersalah jalan, masuk denai yang salah. Dan Khalid cerita 3 hari geng, diorang sesat tak dapat keluar. Bomba datang, polis datang, ranger hutan datang untuk mencari diorang, tapi tak jumpa. Tapi yang peliknya, hari ketiga diorang panggil lah seorang imam. Dan imam ni azankan tempat tu. Beberapa minit lepas tu terjumpa 3 orang ni. Yang pelik, terjumpa 3 orang ni baring betul-betul dekat depan terowong tu geng. Baring seakan tak larat langsung. Dan bila tanya, korang pergi mana? Asal baring kat sini, kau okey tak? Dan diorang cakap, tak tahulah bang, kita orang dekat terowong ni, kita orang rasa macam dah dekat 3 hari bang. Kita orang nak keluar daripada terowong ni, tapi setiap kali kita orang jalan ikut terowong ni, kita orang tembus dekat tempat yang sama. 3 hari bang, kita orang tak makan. Kita orang minum air sungai je bang. Kesian member tu geng. Itulah masuk tak jaga bahasa. Dan dikatakan juga, Khalid ceritalah ayah dia pernah bagi tahunya, dekat Sungai Pisang tu ada satu penghulu jin geng. Maksudnya penghulu ni yang paling berkuasa lah. Jin yang lain semua dengar cakap dia. Dan rumah penghulu jin ni ada betul-betul berhampiran dengan air terjun Sungai Pisang tersebut. Rumah dia rumah kayu biasa je, tapi rumah kayu tu tinggi sangat. Dan jin ni diberi nama Sakar. Dan Sakar ni memang tubuh dia berbulu, mata merah bertanduk. Dan ayah Khalid cerita, orang zaman dulu selalu pergi jumpa Sakar ni. Untuk apa? Untuk dapatkan ilmu, untuk dapatkan saka pendamping. Diorang pergi dekat air terjun tu, diorang bertapa, diorang minta Sakar turun untuk bagikan diorang something. Tapi tu zaman dulu lah, zaman sekarang tak tahulah macam mana. Hantu pun takut dengan manusia. Yelah tengok perangai korang macam tu. Bukan korang lah, orang lain. Korang semua baik-baik. Ini orang lain. Just pesanan lah. Kalau kita masuk hutan ke, masuk sungai ke, jaga trekking ke, jaga adab, jaga mulut, jaga otak, jaga mata. Tangan ni jangan pergi gatal nak petik benda yang bukan-bukan. Nampak bunga lawa sikit kau petik. Nampak benda buruk sikit, mulut ni lancang sangat nak berkata. Jaga diri hati-hati guys. Sebab kita tak tahu dekat tempat tu siapa yang jaga. So that's all for tonight guys. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi korang yang tengah enjoy mandi sungai tersebut, hati-hati sebab ada yang memerhati. Macam pantun. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, jangan lupa follow aku di social media. Dan that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao. Jauhnya kamera ni aku letak.